Doakan Allah jadikan abah bapa yang saleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas taufik dan inayahnya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita hadir dalam majlis ilmu di salah satu daripada malam-malam 10 akhir Ramadan. Dan kita juga tadi diperdengarkan dengan bacaan surah Al-Qadar, yang mana sinonim dengan malam-malam akhir. Kita berusaha beramal mengejar fadilat Lailatul Qadar. Surah Lailatul Qadar ada 5 ayat menerangkan tentang 5 fadilat utama Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, sesungguhnya kami turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Kelebihan pertama, fadilat pertama, malam ini diturunkan Quran padanya. Seperti mana yang kita ketahui bahawa semua perkara yang berkaitan dengan Quran akan jadi mulia, termasuk malam yang diturunkan Quran padanya menjadi mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadri, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tahukah kalian apakah itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dalil di sini merupakan dalil yang menunjukkan bahawa kemuliaan amalan itu neracanya bergantung kepada apa yang Allah tetapkan, bukan berdasarkan kepada apa yang kita fikirkan. Kalau ikutkan cara kita fikir, orang yang beramal 3 hari pun lebih baik daripada yang beramal 1 malam. Namun kelebihan amal ini Allah yang tetapkan. Suatu dalam bab fadilat juga kita perlu kepada kesahihan dalil. Apabila Allah Subhanahu wa taala menerangkan dan menetapkan bahawa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, maka disitu menunjukkan bahawa kemuliaan amalan bergantung kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Di sini juga dalil yang menunjukkan bahawa bab fadilat tidak boleh dikiaskan dengan suatu perkara yang lain kecuali dengan qiyasul aula yang dibincangkan oleh ulama dalam bab qiyas amal ibadat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini kemuliaan kedua. Ketiga, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Malaikat turun secara berbondong-bondong padanya, iaitu pada malam Lailatul Qadar, dan turunnya malaikat membawa rahmat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim, dengan izin ataupun dengan perintah Rabb mereka. Al-izin artinya perintah.
Perintah bila dikaitkan dengan izin, artinya satu perintah yang tidak menyusahkan atau perintah yang sesuai dengan kehendak yang diperintahkan. Apabila berlakunya PKP, dikatakan bahawa tidak boleh merentas daerah. Anda tersangkut di malah tak boleh merentas negeri, tersangkut di Perak, rumah di Selangor. Pergi kerja kat Perak, tiba-tiba PKP, tak boleh nak balik ke Selangor. Kemudian tiba-tiba datang perintah daripada pihak atasan, anda diperintahkan untuk balik ke Selangor. Perintah yang tidak bertentangan dengan kehendak itu dinamakan sebagai izin. Seperti sahabat-sahabat yang bersiap sedia untuk berjihad, kemudian turun keizinan berjihad. Itu perintah berjihad tapi dipanggil keizinan berjihad, kerana memang mereka telah siap dengan perintahnya, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan tersebut. Malaikat dikatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr iaitu membawa qadar Allah Subhanahu wa taala, iaitu qadar tahunan. Seperti mana kita ketahui, dalam qadar ini, dalam catatan kita ada 4 martabat qadar: martabat ilmu, martabat kitabah, martabat khalq dan martabah masyiah. Lama dah kita tak ulang kaji bab qadar. Qadar itu ada 4 martabat. Pertama, martabat ilmu. Bila kita kata sesuatu berlaku dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, semuanya dah ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dikatakan martabat kitabah. Bila berlaku qadar, kita kata semua ni dah termaktub, semuanya telah tercatat. Artinya martabah kitabah. Ataupun martabah masyiah, kita kata ini semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ini martabah masyiah. Atau martabatul khalqi, martabat yang keempat ialah Allah Subhanahu wa taala jadikan perkara itu ataupun mengadakan perkara tersebut. 4 martabat ini dikaitkan dengan qada dan qadar. Kita boleh kata qada qadar dengan ilmu Allah, dengan kitab, dengan maktub di lauh, ataupun kita kata dengan kehendak Allah, atau dengan ini semua Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan apa yang berlaku itu merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam martabah kitabah ada 5 qadar. Qadar pertama, qadar makhluk secara umum, iaitu yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Qadar yang kedua ialah qadar yang Allah Subhanahu wa taala, ini cerita tentang sebelum berlaku satu perkara pada manusia. Dia dah melalui 5 proses, 5 catatan. Catatan pertama di Lauhul Mahfuz, iaitu catatan yang mencatatkan segala perkara. Catatan kedua adalah catatan di ketika Nabi Adam alaihi salam diperlihatkan zuriatnya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika kita di alam zarrah, kita dah pun diciptakan, kemudian dipersaksikan, adakah Allah tanya adakah aku adalah Tuhan kamu, kita jawab bala syahidna. Ini ketika catatan yang kedua, iaitu Adam diperlihatkan bahawa sebahagian daripada anak cucunya ke neraka, sebahagian ke syurga. Catatan ketiga adalah tatkala kita diciptakan dalam rahim ibu kita, diperintahkan malaikat datang mencatatkan 4 perkara seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud. Catatan yang keempat adalah catatan tahunan. Tadi catatan sepanjang hidup. Catatan pertama umum untuk semua makhluk. Catatan kedua umum untuk seluruh manusia. Catatan ketiga adalah untuk seorang manusia sepanjang hayatnya. Catatan yang keempat ialah catatan untuk personal itu, tapi dalam tahunan, dalam tahun tersebut, iaitu yang berlaku ketetapannya pada malam Lailatul Qadar. Sebab itulah kita kejar Lailatul Qadar ini, ialah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan qadar yang baik sepanjang tahun akan datang. Dan catatan yang kelima adalah catatan harian, iaitu malaikat yang berganti turun membawa qadar Allah dan naik membawa catatan amalan, yang mana Nabi sebut yata'aqabuna fikum malaikatum bil laili wa malaikatum bin nahar. Malaikat berganti-ganti untuk
menguruskan urusan kalian pada waktu malam dan pada waktu siang. Dan ini adalah kelebihan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya. Kelebihan yang kelima, sejahteralah malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala jadikan Lailatul Qadar malam yang sejahtera, dan sejahtera itu disebutkan dengan kalimah nakirah, artinya ada banyak kesejahteraan yang Allah berikan pada malam Lailatul Qadar untuk orang-orang yang mendapat fadilatnya, orang-orang yang beramal ibadah pada malam tersebut. Ini sengaja jadikan muqaddimah untuk kuliah kita sebab kita berada di malam-malam akhir Ramadan. Kita nak kejarkan sangat silibus ni, kita tak baca, tapi berkaitan dengan malam ni, kita jangan terlupa untuk berusaha lebih mengejar Lailatul Qadar dengan amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan amalan-amalan yang tidak diajarkan. Kerana pada malam-malam yang mulia pasti akan ada di kalangan ustaz-ustaz di luar sana sebahagian pada mereka yang mengajarkan macam-macam amalan. Ini yang selalu kita tegaskan. Sampai hari mulia sahaja, sampai tempat fadilat saja akan ada orang ajarkan formula Syekh Fulan dan Fulan, Fulan dan Fulan. Sedangkan perkara itu tidak sabit daripada Nabi SAW. Tidak ada jalan yang selamat, tidak ada jalan yang sempurna yang dapat kita lalui dalam hidup ini, dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan anda sebenarnya bila naik atas anda nampak buku ni. Tafsir Juz'u Amma oleh Dr. Firanda Andirja. Dan buku yang sangat baik. Kalau sahabat-sahabat anda tak tahu harga berapa tapi nak kempen lah. Berapa Syah? 62 atau 72. Tebal. Berbaloi untuk dapatkan, dan buku sangat cantik. Saya sengaja nak baca tadi, ambil masa sikit untuk baca apa yang dicatat oleh Dr. Firanda. Sangat mudah difahami, dan dia menafsir, beliau telah tulis buku tafsir Juz'u Amma, dan ini sangat penting. Dan Juz'u Amma adalah juzuk yang membincangkan tentang kebanyakannya berkaitan dengan urusan akidah yang penting. Sebab tu kalau dimiliki ini sangat baik. Dan mungkin satu juzuk saja, tidak ada tak ada juzuk berapa, satu saja. InsyaAllah boleh dapatkan sudah botol hal. Allah Allah tak tahu. Stok ada ke? Kalau ada. Ana tak ada pakatan ni. Memang ana nampak ana seronok buka tengok. Tak sama seperti tafsir ni. Sebab cetakan pun cantik. Dan macam buku-buku majalah. Taklah macam majalah ada gambar. Ini gambar mana berwarna-warni dan sesuai dengan susunannya sistematik. Dan kita yang belajar paling kurang tak faham tak tafsir satu Quran pun dapat satu juzuk pun, dan juzuk-juzuk awal. Jadilah macam sahabat-sahabat kat Mekah. Jadilah cukuplah untuk sahabat-sahabat yang kat Mekah masuk Islam, iman mereka kuat. Ini surah-surah yang berkaitan dengan surah-surah Makkiyah, surah-surah yang pendek tapi sangat penting dalam Islam, dan ia adalah asas kepada pemahaman kita pada bab-bab akidah yang lebih detail. Okay, balik pada kuliah kita. Syarah Akidah Tahawiyah karangan Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah, terjemahan Dr. Hasnan bin Kasan hafizahullah wa ra'ah. Dan kita sekarang sampai pada muka 112 dalam membincangkan tentang ta'rif iman. Dan kita dah sebutkan bahawa dalam ta'rif iman ada 5 qaul. Satu qaul ahli sunnah, dan 4 qaul yang lain ialah qaul golongan murji'ah. Dan ini ada kumpulan yang tersilap dalam bab menafsirkan iman. 4 kumpulan daripada 5 kumpulan. Dan ada lagi kumpulan yang sebenarnya ta'rifannya betul macam ahli sunnah, seperti zahir yang kita belajar sebelum ni.
tapi dia tersesat. Kita akan bincangkan pada malam ini insya-Allah. Namun kita habiskan dulu apa yang kita baca separuh jalan pada minggu lepas, iaitu Al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah ketika membincangkan dan mencari keuzuran untuk Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah yang menyatakan bahawa iman itu adalah i'tiqad dengan hati dan qaul dengan lisan, dengan tidak memasukkan amal perbuatan. Beliau mempertahankan bahawa Imam Abu Hanifah juga bermaksud yang sama seperti imam-imam yang lain, cuma dari segi lafaznya beliau takrifkan tidak memasukkan amal dalam takrif. Dan beliau menyatakan bahawa khilaf itu hanya khilaf lafzi. Artinya lafaz sahaja nampak berbeza, hakikatnya semua sekali mewajibkan adanya amalan. Seperti mana yang kita bincangkan, yang kita detailkan pada pertemuan yang lepas. Dan artinya iman pada Imam Abu Hanifah ialah apa yang ada dalam hati. Bila kata apa ada dalam hati, maka datang kumpulan Murji'ah yang mengambil kata-kata Abu Hanifah, mengambil kesempatan. Mereka kata beriman dalam hati dan tidak bertambah dan berkurang dengan amalan, artinya iman kami sama dengan iman Abu Bakar, Umar dan malaikat dan sebagainya. Maka Imam Abu Dawud menolak mereka, menolak hujah mereka dengan mengatakan bahawa bila dikatakan suatu perkara itu sama ataupun satu, tidak bererti sama. Orang yang melihat ada level-level penglihatannya berbeza-beza. Orang yang celik beza tahap kecelikannya. Orang yang pandai beza tahap kepandaiannya. Orang yang dalam bab apa sekalipun ada perbezaannya. Jadi kalau Abu Hanifah kata iman itu berada di hati, tidak semestinya Abu Hanifah kata iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kerana itu tidak dinukilkan daripada beliau. Jadi mungkin maksud Abu Hanifah ketika itu kita bincangkan, maksudnya sama seperti imam-imam yang lain, kerana apa yang ada dalam hati juga bertambah dan berkurang, dan ada level-levelnya. Dan Imam Ibn Abil Is bawakan contoh tentang hadis bitaqah, iaitu seseorang yang datang pada hari kiamat membawa banyak buku-buku amal yang jahat yang dilakukan, 99 buku yang tercatat yang begitu luas, yang mana satu lembarannya sehingga ke hujung mata memandang dengan satu buku, dan ada 99 buku dibawa, kemudian dibandingkan dengan hanya satu buku yang dia ada, ataupun satu kad ataupun satu helai catatan yang ada kalimah la ilaha illallah. Bila diletakkan di atas mizan, kalimah la ilaha illallah itu lebih berat berbanding dengan buku yang 99 sijilat tersebut. Dan beliau menunjukkan bahawa hadis ini menunjukkan bahawa kalimah la ilaha illallah berbeza-beza antara seorang Muslim dengan seorang Muslim yang lain. Ada orang Muslim yang hanya ucapkan kalimah la ilaha illallah, namun kalimah la ilaha itu lebih berat daripada buku tersebut. Dan kalimah la ilaha illallah sudah pasti ada pada tiap-tiap Muslim. Tapi kenapa ada orang Muslim yang masih masuk neraka? Masih ada orang Muslim yang amal kebajikannya lebih berat, amal kejahatannya lebih berat daripada amal kebajikan? Beliau kata puncanya kerana kalimah la ilaha illallah tadi berbeza level keimanannya dalam hati seseorang. Ada orang yang ucap kalimah la ilaha illallah dengan cukup syarat dan faham dan juga sebagainya, menyebabkan kalimah la ilaha illallah itu jadi berat. Ada orang yang ada kalimah la ilaha illallah, namun kalimah la ilaha illallah padanya itu tidak berat seperti mana seorang yang lain. Artinya walaupun kata satu dan sama satu benda, tidak bererti satu level. Itu kata Imam Ibn Abil Is, untuk mempertahankan bahawa walaupun sabit dikatakan ulama Hanafiyah dan fuqaha, golongan Murji'atul fuqaha mengatakan bahawa iman itu hanya satu, asalnya satu, tidak bererti mereka kata iman sama. Iman semua orang sama. Okey. Dan contoh yang lain. Contoh yang lain beliau kata, lihatlah, tengok muka surat 112 perenggan kedua akhir. Lihatlah hakikat iman yang ada pada orang yang telah membunuh 100 orang yang tidak
Tidak berperanan, maksud itu sebenarnya la yusyriku, yang tidak disibukkan, sebenarnya tidak disibukkan hatinya daripada kalimah la ilaha illallah. Lihatlah iman orang yang telah membunuh 100 orang ketika dia menuju ke sebuah kampung. Tapi hakikat iman ini timbul ketika dia berada dalam sakaratul maut. Ayat mungkin nak betulkan susah. Maknanya ada lelaki yang di kalangan Bani Israel yang membunuh sebanyak 99 orang. Kemudian dia tanya pada orang, dia ingin bertaubat. Tanya pada orang untuk dia seorang yang boleh dirujuk. Akhirnya ditunjuk pada seorang abid. Ditanyakan kepada abid ini bahawa aku telah membunuh 99 orang, adakah ada taubat bagiku? Abid ni kata tak ada taubat bagimu. 99 orang, akhirnya dibunuh abid tersebut. Kata Syekh bin Baz, ini balasan awal untuk orang berfatwa tanpa ilmu. Balasan awal, orang yang berfatwa tanpa ilmu, dia akan ditimpa dengan musibah di dunia. Sebelum dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lelaki ini akhirnya pergi lagi cari manusia dan tanya, siapakah yang boleh aku tanya fatwa? Akhirnya dia bertemu dengan seorang alim, dan seorang alim menunjukkan kepada dia bahawa tidak ada sesuatu pun yang boleh menghalang kamu daripada taubat. Masih ada peluang taubat bagimu, namun kamu hendaklah berhijrah ke negeri fulan dan fulan. Maka lelaki ini pun pergi menuju ke negeri tersebut. Di pertengahan jalan dia meninggal. Ketika meninggal, dia berada dalam keadaan hatinya masih lagi dalam keadaan sangat cintakan perubahan. Hatinya yang sedang bertaubat, hatinya yang sedang kesal dengan perbuatannya. Dia menuju ke tempat baru tersebut dengan keadaan penuh keimanan. Itu maksudnya la yushghil qalbuh, yang disebutkan oleh Syekh tidak berperanan itu, tak disibukkan urusan lain. Memang dia pergi masa tu semata-mata nak berubah, tidak ada tujuan yang lain, bukan sebab nak kahwin dengan orang sana, bukan sebab nak sana ada rezeki lebih atau negeri sana cantik, tak. Dia pergi semata-mata untuk berubah. Jadi hatinya ketika itu, sebab tu terjemahan sini ada silap sikit lah. Jadi berperanan bukan tidak berperanan, hatinya tidak disibukkan dengan urusan yang lain. Hatinya bulat untuk bertaubat dan berubah. Ketika sampai di tengah jalan, dia meninggal. Maka turunlah dua malaikat, malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ketika itu, dan mereka berteringkah, kata malaikat azab, sesungguhnya dia baru ucapkan kalimah, dia baru bertaubat, tapi dia belum lagi buat satu amalan pun, sedangkan dia telah melakukan banyak amal-amal kerosakan. Dan malaikat rahmat kata, sesungguhnya dia dah bertaubat dan dia berazam sesungguhnya untuk melakukan amalan tersebut. Maka Allah turunkan malaikat ketiga untuk jadi hakim antara mereka turun. Dan malaikat yang ketiga beritahu bahawa hendaklah diukur jarak antara tempat lama dengan tempat yang baru dituju, yang mana lebih jauh. Akhirnya boleh diukur jarak tempat kematiannya dengan tempat baru itu lebih dekat satu jengkal. Satu jengkal. Akhirnya dia mendapat manfaat daripada usahanya tadi. Jadi kata Syekh, tengok pada lelaki tadi. Dia bertaubat, dengan keadaan taubat dia tak sama dengan taubat orang lain. Ada orang bertaubat tapi level tak sama dengan lelaki tadi. Lelaki ni walaupun tak sempat beramal, tapi hati dia bulat untuk bertaubat kerana Allah, menunjukkan bahawa taubat dan kekesalan yang ada di hati seseorang itu berbeza antara satu sama lain. Ada orang taubat kemudian dia taubat. Taubat, buat. Taubat kemudian buat lagi. Artinya kekesalan yang ada pada dirinya tidak sama seperti taubat lelaki ini. Syekh nak tunjukkan bahawa amalan hati juga ada tingkat-tingkatnya. Kenapa begitu Syekh sibuk menerangkan dalam bab ini? Sebab bila kata hati ni levelnya satu, akan ada orang dakwa sama seperti malaikat, sama iman sama seperti Abu Bakar dan sebagainya. Dan ada masalah yang kedua nanti yang kita akan bincang selepas ni. Bila kata iman tak bertambah dan berkurang, dia jadi masalah pada golongan khawarij nanti. Kita akan bincangkan. Golongan khawarij, terus bincanglah sikit. Khawarij, takrif mereka terhadap iman sama seperti Ahlussunnah wal Jamaah.
Iman itu adalah apa yang diiktikadkan dalam hati dan diungkapkan, diikrarkan dengan lisan, kemudian dibuktikan dengan perbuatan. Sama. Ahli sunnah setelah datang Khawarij ada tambah lagi satu. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Khawarij dia tak nak tambahan ni. Dia kata iman satu je lah. Kalau orang sama ada beriman atau kafir. Kalau dia beriman sempurna. Dan kalau dia buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan keluar dari iman secara sempurna. Dia tak ada istilah bertambah iman, berkurang iman. Jadi persamaan antara golongan Murji'ah yang 4 kumpulan kita bincangkan selama ini dengan golongan Khawarij ada satu persamaan. Walaupun mereka bertentangan satu sama lain. Murji'ah kata iman kekal, tak ada apa-apa, tak berubah, dia tetap kekal. Buatlah apa sekalipun asalkan hati beriman. Khawarij kata asalkan dia buat benda dosa besar aja, kafir terus, hilang sifat iman pada dia. Jadi bertentangan. Tapi apa persamaan antara mereka berdua ni? Persamaan antara mereka adalah asas mereka yang satu, iaitu iman itu tidak bertambah dan tak berkurang. Jadi yang satu kata kerana tak bertambah berkurang iman kekal. Yang satu lagi kata kerana tak bertambah, dia satu saja tak bertambah kurang, jadi dia iman keluar. Jadi golongan Khawarij dan juga Mu'tazilah tersesat dalam bab ini dengan mengeluarkan orang daripada iman. Golongan Murji'ah tersilap dengan mengatakan bahawa iman takkan terusik walaupun buat apa sekalipun. Jadi ada dua kumpulan yang dipanggilkan dalam bab iman ini. Dan memang sebelum ni pun Ana tak bincangkan secara detail kerana sampai sini kita bincangkan. Yang tersesat dalam bab iman ini ada dua kumpulan. Kumpulan Wa'idiyah, kumpulan yang cenderung kepada nak menghukum, iaitu golongan Mu'tazilah dan juga Khawarij. Dia tengok pada dalil-dalil hukum. Dia ni terkeluar daripada iman. Okay. Dan kumpulan yang kedua adalah kumpulan Murji'ah atau dipanggil sebagai Wa'diyah. Kumpulan Murji'ah yang mengatakan iman tu kekal. Punca mereka berdua adalah mereka tidak semua sekali mengatakan bahawa iman tak bertambah dan berkurang. Ahli Sunnah wal Jamaah ada satu yang membezakan, kefahaman yang membezakan antara Ahli Sunnah dengan yang kumpulan-kumpulan ini. Ahli Sunnah adanya yakin ataupun beriktikad bahawa iman itu boleh bertambah dan boleh berkurang. Suatu imam Ibn Ais rahimahullah, tatkala bila ada orang yang serang Murji'ah fuqaha, termasuk Imam Abu Hanifah yang mengatakan iman dalam hati saya tak bertambah dan berkurang, beliau kata Imam Abu Hanifah tak maksudkan begitu. Malah kalau kata dalam hati sekalipun, hati ni ada level yang atas, ada level yang bawah, bukan satu. Dia ada perbuatan-perbuatan ataupun ada tingkatan-tingkatannya yang tersendiri. Okay, kita akan pergi nanti insya-Allah kat bawah tentang tambah iman dan bertambah dan berkurang. Dan kita okey, sebelum tu apa beza golongan Mu'tazilah dan Khawarij kat sini? Murji'ah selesai, insya-Allah. Kita dah catatkan daripada 4 kumpulan tu, daripada 5 kumpulan, satu Ahli Sunnah. Dan golongan Khawarij dengan Mu'tazilah, takrif mereka sama macam Ahli Sunnah. Takrif sama. Beza kat mana? Mereka tak isbatkan iman itu bertambah dan berkurang. Okey. Kita tahu dah, mereka sama, Mu'tazilah dan Khawarij sama kata siapa sahaja yang buat dosa besar hilang iman. Sepakat. Iaitu menafikan iman daripada pelaku dosa besar. Jadi apa beza antara Khawarij dan Mu'tazilah? Bezanya, Khawarij kata kalau iman tak ada, dia kafir. Mu'tazilah kata iman tak ada, jangan kafirkan. Sama iman tak ada. Jadi kat mana? Yang ni kata iman kafir. Mu'tazilah kata iman kafir. Orang yang tak buat amalan ni, orang yang buat dosa besar, dia tak beriman sebab hilang iman pada dia. Tapi jangan kata dia kafir, dia berada di tengah-tengah. Manzilatu, berada lagi manzilatu baina manzilataini. Al-manzilatu baina manzilataini. Dia berada di tengah-tengah antara dua manzilah. Bukan jadi kafir dan bukan jadi kafir, bukan juga jadi iman.
Jadi tu sebab itulah Mu'tazilah mereka ada istilah al-manzilatu bainal manzilataini, berada di tengah-tengah, sebab mereka sepakat dengan Khawarij keluarkan orang yang melakukan dosa besar daripada iman, namun mereka tidak mensabitkan kekufuran kepada golongan yang buat dosa besar tadi. Berbeza Khawarij sabitkan kekufuran. Apa beza dia? Beza dia pada kepada kelazimannya. Artinya kalau dah hukumkan begitu, apa kelazimannya? Kelaziman Khawarij boleh halal lah darah orang yang dosa besar tadi. Sebab apa? Sebab dah kufur. Kalau berlaku perang boleh bunuh. Ataupun mereka boleh bunuh, yang melampau boleh bunuh saja buat dosa besar. Manakala Mu'tazilah mereka kata jangan bunuh. Dia bukan orang beriman, tapi dia bukan kafir. Dia berada di tengah-tengah, tak boleh bunuh. Dan golongan Mu'tazilah, adakah mereka stabil dengan pendirian mereka? Tak stabil. Mu'tazilah dan semua bab semua tak stabil. Kita belajar bab Khawarij nanti jumpa sikit Mu'tazilah punya i'tiqad. Bab asma' sifat Mu'tazilah jadi Jahmiyah, nafikan sifat. Sampai pada bab bab keimaman imamah dia sama macam Syiah. Kita akan nampak macam-macam. Mu'tazilah tak stabil. Dia Mu'tazilah tak stabil kat mana? Kat dunia ni kata macam tu. Okey, dia bukan Islam, bukan orang beriman, bukan juga orang kafir. Dia ada kat tengah-tengah. Habis orang kata, hari akhirat macam mana? Khawarij stabil. Akhirat orang Islam masuk syurga, orang kafir masuk neraka. Stabil dia punya pendirian dia, tegas, keras. Mu'tazilah kata, kat syurga macam mana? Habis kalau kamu, orang tanya pada Mu'tazilah, macam mana? Kamu nak kata tak ada orang yang tak masuk syurga, tak masuk neraka ke tengah-tengah? Tak, akhirat dia sama. Dia akan masuk neraka juga. Kekal kat neraka. Sama macam orang kafir. Kata, macam mana? Macam mana kamu samakan dengan kafir? Sedangkan kat dunia ni kamu kata dia tak Islam, bukan kafir. Dia berada manzilatain. Mu'tazilah jawab, neraka mereka lain daripada neraka orang kafir. Ini semua cerita nak jawab punya masalah. Kalau kita tengok perbincangan ni, kita kadang ketawa pun ada. Tapi itulah yang diajarkan. Dan dia katakan, walaupun kekal neraka, tapi neraka mereka, orang berdosa besar, tak sama macam neraka orang yang kafir, yang dikatakan kafir, dengan kafir yang sebenar. Okey, jelas Okey. Ni adalah golongan wa'idiyah. Jadi kalau bab iman ni, bukan kat sini je. Nanti kalau kita belajar depan lagi akan jumpa lagi. Memang saya nak terangkan semua sekali, akan jadi pening awal-awal. Fahamkan golongan Murji'ah dulu dan golongan Wa'idiyah dulu. Ada lagi perbezaan kalau sempat kita akan bincangkan. Sama je kita dah sebut, tapi bila disebutkan di kalangan ahli sunnah juga ada khilaf tertentu dalam bab mengisbatkan yang mana dosa besar, dosa kecil, dan dalam takrifan dan sebagainya, takrif dosa besar macam mana kecil. Ada perbezaan-perbezaan yang itu perbezaan yang furu'. Furu' artinya mereka tidak berbeza pada dasarnya, tapi dalam menetapkan mana satu dosa besar, mana satu dosa kecil, mereka khilaf. Nak mengatakan yang mana jatuh pada fasik, yang mana dosa kecil, itu ada perbezaan pandangan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Namun asasnya mereka sepakat mengatakan orang yang melakukan dosa besar tidak kafir. Mereka bukan tidak kafir, malah ada nama-nama mereka, kadang-kadang mereka jatuh kepada fasik. Mana orang yang fasik, iaitu orang yang buat dosa, selalu buat dosa besar, atau yang orang yang buat dosa besar, ataupun dikarenakan mereka selalu melakukan dosa kecil yang berterusan dan tidak bertaubat daripadanya. Ada orang buat dosa berterusan, tapi dia sering bertaubat. Dia tak ada tahan nafsu dia melebihi daripada imannya, jadi buat dosa. Kemudian dia istighfar, ditaubat. Seminggu, 2 minggu, buat lagi. Istighfar, taubat lagi. Jadi golongan ini dikhilafkan. Ada yang buat dosa kecil berterusan, dan memang dia tak taubat, dia memang seronok ataupun rasa selesa dengan dosa tersebut. Inilah golongan yang juga dinamakan sebagai golongan fasik, iaitu orang yang sentiasa ataupun selalu melakukan atau berterusan melakukan dosa kecil. Manakala dosa kecil yang kita taubat, itu sifat orang yang beriman seperti biasa. Ada waktu imannya kuat, ada waktu imannya terlalu lemah. Orang beriman yang biasa, imannya bertambah dan berkurang juga. Tapi level iman bertambah berkurang pada orang beriman hanya 2. Kalau imannya bertambah, dia banyak buat benda sunat. Iman dia berkurang, dia buat benda wajib saja.
Ini level iman yang ada pada sahabat. Lepas tu Abu Bakar datang jumpa pada satu hari, sahabat-sahabat berjumpa, cerita tentang iman mereka bertambah berkurang. Bukan buat maksiat, bukan erti kurang iman buat maksiat, tidak. Kurang dan tambahnya iman orang yang beriman, seorang mukmin pun ada hari sa'ah-sa'ah, dia berkata, ada hari yang semangat, ada hari yang kurang semangat. Tapi hari kurang semangat artinya hari mereka lengkapkan yang fardu, buat benda yang wajib dan tak buat benda haram. Hari waktu mereka cergas, mereka akan tambahkan dengan perkara yang sunat, dengan perkara mukamilat atau kamalat yang sempurnakan iman mereka. Jadi orang beriman, sifat orang beriman, mereka tidak menyentuh perkara yang haram. Kalau ada buat perkara haram, itu bukan sifat orang beriman, itu sifat orang kafir. Ada seorang mukmin tu kadang-kadang ada sifat kekufuran pada dirinya. Sifat orang kafir, sifat kadang-kadang ada sifat kemunafikan padanya. Seperti mana Nabi sebut tanda-tanda munafik. Bila dia orang beriman tapi buat sifat-sifat orang kafir, dia ini artinya orang iman yang bersifat dengan sifat orang kafir. Orang beriman akan buat benda wajib atau benda yang sunat. Dia takkan buat benda yang haram. Manakala berkaitan dengan yang dihalalkan, dia akan buat benda yang halal. Ataupun bila iman berkurang, dia hanya buat benda makruh, tak sampai kepada perkara yang haram. Okey. Seterusnya, kita balik semula kepada cerita yang dibawa oleh Ibn Abdul Aziz untuk menyatakan bahawa iman yang ada dalam hati juga ada bertambah dan berkurang. Perhatikan pula iman yang ada pada seorang pelacur yang telah menanggalkan kasutnya dan menggunakannya untuk memberi minum anjing. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkannya. Ramai tak orang yang bagi minum anjing kat dunia ni? Ramai. Dan hadis ini tidak boleh jadi alasan kepada pelacur-pelacur di luar sana untuk bagi minum pada anjing. Pergi bagi minum ke anjing dengan kasut dia, dia kata Allah ampunkan aku. Tak jadi hujah. Sebab apa? Tak sama. Kisah-kisah ini menunjukkan bahawa rahmat Allah yang sangat luas. Kadang-kadang kerana sifat, kerana keadaan tertentu, kerana penyesalan tertentu, mungkin pelacur ni bertaubat pada Allah tapi tak sempat buat amalan tertentu, hanya sempat buat suatu amal kebaikan dan macam-macam tafsir ulama. Jadi bukan bererti dengan bagi minum pada anjing tadi lebih baik daripada solat. Sebab ada kata solat, ada yang orang solat tapi tak masuk, belum tentu masuk syurga. Bukan itu maknanya. Sebab tu Syekh kata bab amalan itu berbeza-beza antara satu sama lain bergantung pada hati seseorang tersebut. Yang hadis bitaqah tadi, satu. Contoh kedua ialah lelaki yang bunuh 99 orang, hanya bunuh 100 orang. Yang kedua, contoh ketiga ialah wanita pelacur yang bagi minum pada anjing. Mungkin ketika itu ada hatinya yang ketika itu sangat rahmat, sangat sayang kepada anjing. Masa tu dia ingatkan kuasa Allah atau ditakutkan azab Allah sebagainya. Ada sahaja amalan yang dibuat menyebabkan Allah SWT mengampunkan dia. Begitu juga dengan akal. Ini bab akal pula. Syekh kata orang berakal, yang ada kat sini semua berakal kan? Walaupun tak belajar ilmu kalam. Walaupun tak ilmu mantik. Ni kadang-kadang orang ilmu kalam ni kalau tak belajar ilmu kalam tak ada akal. Semua ni baligh, betul, berakal. Walaupun kalau tanya tentang ilmu kalam tak pandai. Artinya sah. Bukan akal yang kita cerita akal. Kadang-kadang orang geng-geng ahli kalam ni, mereka terhadkan akal dengan cara yang mereka, formula yang mereka letakkan. Sebab tu yang selalu sebut kalau macam tu sahabat tak berakal lah. Sahabat tak tahu formula yang kamu ajar. Dengan semua formula kaedah-kaedah yang disebutkan. Jadi akal masukkan adalah akal fitrah. Okay. Akal yang ada pada seseorang, dalam dewan kita ni, ramai-ramai ni, semua berakal. Tapi level sama tak akal? Satu level tak? Level beza. Ada yang jenisnya lebih, ada yang dengar angguk-angguk tak masuk. Ada yang sambil mengantuk kejap-kejap tapi ada jangan tak rasa. Teruskan angguk, ni contoh je. Minta maaf. Okey. Ada orang yang cepat, ada orang yang lambat, tapi semua sekali berakal.
Jadi kata Syekh, begitu juga dengan akal. Dia boleh berbeza-beza, sedangkan semua orang adalah sama pada usulnya, sama pada asalnya. Iaitu orang yang berakal, bukan orang yang gila. Mereka adalah sama sebagai orang yang berakal dan tidak gila. Akan tetapi setengah mereka adalah lebih bijak daripada yang lain. Ini bab akal. Begitu juga dengan bab wajib dan haram. Syekh masukkan dalam bab, ada benda yang wajib, tapi ada antara benda yang wajib, ada yang lebih wajib daripada yang lain. Ada benda yang haram, tapi ada dosa yang lebih besar daripada dosa yang lain. Jadi Syekh kata, bila sebut kata benda itu satu, sebab apa? Sebab Abu Hanifah kata, dan disebutkan sini adalah iman itu satu, asalnya satu. Jadi kata Ibn Abil Is, jangan cepat kata Abu Hanifah, dia kata sama. Kerana beliau sedang mempertahankan Abu Hanifah. Walaupun sebut satu, tidak berarti sama, beza lafaz sahaja. Jadi Imam Abdul Aziz tahu, Imam Abdul Aziz berakidah sama macam Ahli Sunnah. Cuma sekarang dalam bab nak cari keuzuran atau nak cari alasan untuk mengatakan bahawa jangan kata Abu Hanifah berpandangan seperti golongan Murji'ah. Walaupun jumpa perkataan sama yang dalam kitab-kitab mereka mengatakan iman itu adalah dalam hati dan lisan, tak sebutkan perbuatan, dan iman itu asalnya satu. Maksud satu situ bukan bererti tidak bertambah dan tidak berkurang atau tidak berbeza. Dia berbeza-beza antara satu sama lain. Kenapa? Sebab kalau kata tak berbeza, satu, dia akan jadi macam apa? Sama ada jadi Murji'ah yang betul atau jadi Khawarij yang betul. Sebab mereka pandang bahawa iman itu tak bertambah dan berkurang dan tak berbeza. Sama je. Sama ada hilang semua atau sabit semua. Murji'ah kata sabit semua sekali. Dengan apa saja amalan tak kira buat, dia akan sabit semua sekali. Khawarij kata asalkan dia ada amalan saja, amalan buat dosa besar saja, keluar semua sekali. Jadi sebab itulah Syekh sibuk menerangkan masalah ini. Dan kalau kita baca tanpa mengetahui kenapa Syekh sibuk benda ni, kita rasa kenapalah Syekh buat contoh-contoh macam ni. Contohnya nak beritahu bahawa Imam Abu Hanifah tak sama dengan Khawarij dan tak sama dengan golongan Murji'ah. Walaupun perkataan daripada mazhab Abu Hanifah dan juga pengikutnya mengatakan bahawa iman itu adalah satu. Inilah dia yang betul. Inilah dia yang betul. Manakala persoalan pertambahan iman, ni kita buat tambah iman. Ni mukadimah Syekh, kita dah sebut dah, iman. Seterusnya ada masalah yang seterusnya dibincangkan dalam iman ialah bab masalah iman bertambah dan berkurang. Syekh, limit masa kita sampai pukul apa, Syekh? Kalau begini tak apalah, kita baca sikit tak apa. Kita buka soalan dulu. Ana takut lebih kerana malam kita nak kejar itu qadar. Boleh insya-Allah? Ke nak lagi? Semangat. Boleh ya? Oh, nak lagi. Ada permintaan. Jadi kita tambah satu perenggan dulu. Okey. Semangat, alhamdulillah. Manakala persoalan pertambahan iman disebabkan mengetahui syariat secara umum dan secara terperinci sudah sedia maklum bahawa kewajipan yang dikenakan pada tempoh awal tidak sama dengan kewajipan yang dikenakan selepas semua Al-Quran diturunkan. Kewajipan tu tukar pada berita ataupun berita-berita. Kewajipan kat bawah. Okay, kita baca balik. Manakala persoalan pertambahan iman disebabkan mengetahui syariat. Syekh sini sebutkan dua. Satu bab pengetahuan, satu bab amalan. Ini sekarang bab bila ilmu bertambah, bertambahlah iman. Jadi ketika awal wahyu turun, baru sikit wahyu turun, orang yang beriman pada peringkat awal ketika wahyu baru turun sedikit, iman mereka dalam bab ilmu tak sama dengan orang yang bila turun wahyu Quran sempurna dan beriman dengan semuanya. Sebab apa? Awal Islam lain, akhir lain. Dari segi apa? Dari segi bertambahnya berita. Bila bertambahnya wahyu, maka bertambahlah iman. Bertambah ilmu pengetahuan, bertambahlah keimanan. Jadi Syekh kata, manakala persoalan pertambahan iman disebabkan mengetahui syariat secara umum dan secara terperinci. Kita tahu dan faham tentang agama ni, ada fahaman secara umum, ada fahaman secara terperinci.
Cara umum masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa maknanya? Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah bersuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya takkan sembah selain Allah dan saya hanya ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Umum. Tapi ditanya cara Nabi macam mana? Nabi salat macam mana? Dia umum. Dia umum. Pengetahuan secara umum. Orang beriman cukup dari segi iman untuk lengkap sempurna iman untuk dapatkan syarat iman dia sah, cukup iman secara mujmal. Okay. Namun bila ada orang tahu secara lebih detail, dia kaji bab taharah, kaji bab salat, kaji bab zakat, bab puasa, bab haji, dia buka kitab berkaitan dengan, dia tahu kami beriman allazina yu'minuna bil ghaib, semua berita ghaib yang Quran beritahu, Nabi beritahu, saya percaya. Apa dia? Dia diam kejap. Sikit je dia tahu. Jadi ada orang yang sikit pengetahuannya, ada orang ilmu pengetahuannya detail, banyak. Dalam bab rukun beriman dengan iman dengan Allah sahaja, dia tahu tentang sifat rububiyah, uluhiyah, asma sifat, pecahan bab rububiyah, 8 dalil nak isbatkan rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala, 8 jenis dalil. Dan bila dipecahkan semua alam, semua yang ada di dunia ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi berpindah pada bab uluhiyah, dia tahu secara detail perkara-perkara yang Allah perintahkan, perkara-perkara yang Allah larang yang ada kaitan dengan sifat uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar satu persatu syarat sah iman, apa yang batalkan iman, dia yakin percaya. Artinya ada orang yang faham detail, ada yang faham secara umum. Kata Syekh, manakala persoalan pertambahan iman disebabkan mengetahui syariat secara umum dan secara terperinci sudah sedia maklum. Semua orang tahu. Artinya sama ada Abu Hanifah ataupun yang lain, semua tahu benda ni, benda yang adanya perbezaan iman antara orang yang tahu secara detail dengan orang yang hanya tahu secara umum. Sedia maklum bahawa kewajipan yang dikenakan pada tempoh awal, kewajipan ini kewajipan untuk beriman. Letak kewajipan untuk beriman yang dikenakan pada tempoh awal tidak sama dengan kewajipan untuk beriman dan percaya yang dikenakan selepas semua Al-Quran diturunkan. Kewajipan beriman secara terperinci terhadap semua yang diberitahu oleh Nabi SAW tidak sama antara yang tidak tahu dengan yang mengetahui sesuatu hadis sebagaimana yang berlaku pada Najasyi dan yang seumpama dengannya. Ini terjemahan, tapi anda fahamkan, anda bagi maksud dia, kemudian antum cuba cari perkataan yang sesuai. Kewajipan yang diketahui oleh orang yang tahu hadis-hadis Nabi secara terperinci tak sama dengan orang yang tahu kenabian Nabi SAW secara umum. An-Najasyi, dia masuk Islam, akur dengan kenabian Nabi SAW. Tapi hukum hakam, dia tak pernah jumpa Nabi. Tak sama dengan sahabat yang jumpa Nabi, tahu apa Nabi ajarkan. An-Najasyi, iman ni secara umum. Dia percaya dengan Nabi melalui berita yang disampaikan oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far sampaikan, An-Najasyi beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan berita yang didapat daripada Ja'far bin Abi Talib dan sahabat-sahabat yang ada di sana. Dan dia dilindungi sahabat dekat sana. Iman dia mujmal. Berbeza pada sahabat yang jumpa direct, jumpa langsung dengan Nabi, dididik dan ditarbiah oleh Rasulullah SAW. Sudah tentu tak sama. Satu imannya mujmal, satu imannya mufassal, imannya detail. Ini maksudnya. Jadi Syekh kata, bab percaya dengan tak percaya ada levelnya. Ada orang percaya beriman secara mujmal, ada orang beriman secara mufassal, secara detail. Ini bab apa? Bab ilmu pengetahuan. Manakala pertambahan iman disebabkan oleh amalan dan tasdik. Ini bab amalan pula. Sebab tu anda sebut kewajipan beriman kat sini. Tadi bab ilmu. Manakala pertambahan iman disebabkan oleh amalan dan tasdik. Amalan anggota, tasdik adalah amalan hati. Hati yang membenarkan, hati yang yakin, hati yang takut sebagainya, ini amalan. Ini masuk bab tasdik. Manakala pertambahan iman disebabkan oleh amalan dan tasdik yang menghasilkan amalan hati dan anggota adalah lebih sempurna berbanding dengan tasdik yang tidak membuahkan amalan. Bab amalan pula,
bab amalan, ada orang yang tahu suatu ilmu dan dia bersedia nak buat tapi dia tak buat. Berbanding dengan orang yang tahu kemudian diikuti dengan perbuatan. Kita sekarang semua tahu malam ni malam 22 Ramadan. Salah satu malam yang kita dah kejar Lailatul Qadar. 22 ni genap Ustaz, kita nak kejar yang ganjil. Kita belum tentu anak bulan kita dengan awal betul. Mungkin malam ni malam 23. Betul? Tidak mustahil. Sebab tu ulama kata kejar semua sekali. Kejar semua sekali 10 terakhir, sebab ada kemungkinan anak bulan yang awal kita tengok tadi wallahu alam. Jadi Lailatul Qadar Nabi suruh kita taharrau, artinya jaga. Bila sebut taharrau bukan satu je. Hati-hati dan berjaga-jaga dan berusahalah, kejar semua sekali. Mana kita usahakan juga pada malam walaupun malam yang genap. Okey, orang yang kita tahu malam ni kita kejar Lailatul Qadar, kita nak solat, sama-sama nak kejar. Satu tidur sampai waktu sahur, terlepas sahur tak apa, jangan terlepas subuh. Kalau nak tengok status siapa, status tak ingat status siapa tadi. Abu Maryam. Dia cerita dia terlepas sahur. Minta maaf. Terlepas sahur, ada orang komen bawah. Terlepas sahur tak apa, jangan terlepas subuh. Okey. Ada orang yang terlepas. Artinya terlepas, dia nak betul-betul, dia nak tidur kejap, dia nak bangun. Lepas tu tidur sampai subuh. Atau sampai waktu sahur, sempat sahur kejap. Dengan orang yang sedia, kemudian dia bangun. Qiyamul Lail. Dua ni sama tak? Tak sama. Ilmu yang menghasilkan amal dengan ilmu yang tidak menghasilkan amal, tasdik. Sama juga tasdik, membenarkan sedia untuk beramal. Tapi ada yang beramal, ada yang tidak. Jadi tidak sama. Ilmu yang dipraktikkan oleh tuannya adalah lebih sempurna berbanding dengan ilmu yang tidak dipraktikkan. Apabila natijahnya tidak terhasil, maka ia menunjukkan kelemahan puncanya. Ini satu benda lagi. Ini semua istilah ilmiah yang diterjemahkan, tak ada, bahasa Melayu susah mengungkapkan. Bila sesuatu lazim tu tak nampak, tak ada, menunjukkan bahawa lemahnya malzum. Kalau orang yang beriman, hatinya betul-betul beriman pada Allah, seorang perempuan yang beriman, mesti dia tutup aurat. Betul? Mesti tutup aurat. Takutkan Allah. Seorang perempuan takut pada Allah, mesti tutup aurat. Jadi, hati yang takut pada Allah namanya malzum. Lazimnya adalah tutup aurat. Kalau lemah lazim, menunjukkan bahawa lemahnya malzum. Jadi kata Syekh, kalau ilmu orang yang beriman, dia percaya, kalau diiman betul-betul, mesti nampak kesan dia, lazim dia. Kalau kesan dia kurang, artinya tunjukkan bahawa iman dia juga berkurang. Dan saya nak cerita apa? Ceritanya dalam hati ni iman bertambah, walaupun dia satu tapi bertambah berkurang. Saya nak kata tak sama apa yang Abu Hanifah sebut dengan golongan Murji'ah atau golongan Khawarij. Oleh itu Nabi SAW bersabda, perkara yang diceritakan tidak sama dengan perkara yang disaksikan dengan mata. Kita tengok kepada teks. Nabi sebut laisal mukhbaru kal muayin. Bukan perkara tu. Orang yang dapat berita, laisal mukhbar, okey. Jadi laisal mukhbar kal muayin. Orang yang dengar satu berita tak sama dengan orang nampak. Tengok berita, accident ada depan ni. Habis. Di situ. Muka dia pun tak nampak lah, tak kenal jawang. Orang yang dengar berita, dahsyatnya tak sama dengan orang yang nampak, betul tak? Walaupun sama-sama yakin. Jadi
Wa Musa, dan kita tengok balik pada teks bahasa Melayu. Mana tadi? Okey. Nabi bersabda perkara yang bukan perkara dia tukar pada orang yang mendengar cerita atau orang yang menerima berita. Orang yang menerima berita tidak sama dengan orang yang menyaksikan dengan mata kepala. Bahasa yang betulnya begitu. Bukan perkara tapi orang. Laisal mukhbar kal mu'ayin. Apabila Nabi Musa, contohnya, apabila Nabi Musa AS diberitahu kaumnya menyembah patung. Nabi Musa masa dah balik, Musa dah tahu dah, Allah dah beritahu bahawa kaum dia dah sembah patung lembu. Baginda tidak mencampakkan lembaran yang pegangnya. Musa datang lagi, bawa dia punya lauh kitab Taurat. Akan tetapi apabila baginda menyaksikan mereka menyembahnya, maka baginda telah mencampakkannya. Datanglah tahu dah kaum dia sekarang ni buat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa kitab Taurat. Bila nampak je depan mata betul-betul sembah, terus campak. Campak apa? Campak kitab, Alkitab. Marah tak sama. Dengar dengan nampak depan mata. Kita cuma dengar tak sama dengan orang nampak sesuatu depan mata. Okey. Itu yang arti apa? Tasdik tu berbeza-beza. Sama-sama kita yakin dan percaya. Musa yakin Allah, bila Allah beritahu bahawa kaum dia buat syirik, yakin. Tapi keyakinan dalam hati dia pun tak sama. Nak cerita apa? Walaupun sama-sama tasdik. Sebab apa? Sebab kata Abu Hanifah, at-tasdik biqalbi. Tasdik dengan hati. Tasdik dia pun tak sama. Ibn Abil Is sedang mempertahankan Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Hanafiyah. Iaitu bila sebut tasdik dengan hati dan tak masukkan amalan, tidak bererti mereka kata iman itu sama. Tak, iman ini berbeza-beza dan ada tambah dan kurangnya. Ini bukanlah menunjukkan Musa ragu pada pemberitahuan Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi ia adalah berkaitan dengan perkara yang diberitahu. Sekalipun dia memang yakin kebenaran yang memberitahu, tetapi dia tidak dapat menggambarkan perkara yang diberitahu sebagaimana dia dapat menggambarkannya apabila melihatnya. Okey, ini contoh pertama. Contoh kedua, kata Syekh, sebagaimana Ibrahim Khalilullah AS berkata kepada bukan kepada Muhammad, dia berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tukar tu, silap. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, tunjukkan pada aku bagaimana kamu hidupkan orang yang telah mati. Jadi Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa ada buku tukar siap-siap, takut tak faham lepas ni. Ibrahim berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhanku, perlihatkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk-makhluk mati. Qala, Allah berkata, awalam tu'min, kamu tak percaya ke Ibrahim? Apa Ibrahim kata? Qala bala. Bahkan ya Allah, percaya, yakin, tak syak langsung. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi untuk menambahkan, untuk hatiku menjadi lebih tenang. Kita ni, kita yakin tak akidah yang kita belajar ni betul? Betul kan? Kita yakin bahawa tak boleh nak minta dengan apa-apa lambang. Contoh, minta dengan Allah direct. Kita yakin dengan amalan kita. Tapi bila ada orang datang sampaikan hujah, cara berdebat, seronok tak kita? Bertambah seronok, bertambah hujah. Jadi kita dah yakin dah. Datang lagi satu benda yang meyakinkan lagi, itu mana menambahkan ketenangan dalam hati. Bukan bererti awal tadi tak yakin, yakin sama yakin. Contoh kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Dalil menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu di atas. Kat mana dalil ya? Kan selama ni mereka kata bila Allah turun artinya Allah turunkan perintah, Allah turunkan rahmat, terus semua sekali. Tak ada kaitan dengan Allah. Sekarang cerita Quran. Quran kalamullah ke bukan?
Quran kalamullah. Secara kalamullah betul-betul ke hanya kiasan? Betul-betul daripada Allah SWT. Semua orang sepakat. Dan Allah turunkan Quran betul-betul ke turun secara kiasan? Betul-betul ke Baitul Izzah? Ke langit dunia? Langit ke atas Baitul Ma'mur di langit 7. Di langit dunia, langit bawah Baitul Izzah. Jadi betul-betul turun dari suatu tempat ke tempat yang lain, daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah menurut pandangan Ibn Abbas dan juga yang bersama dengan beliau radhiyallahu anhu. Okay. Jadi dalam semua, sama ada Ibn Abbas ataupun Asy-Sya'bi yang mengatakan bahawa turun tu direct daripada Allah SWT sampai kepada Nabi SAW, semuanya kata turun secara hakikat. Dan ini bukan kiasan ni. Betul-betul kalamullah diambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah tempat tak tempat? Tempat. Bumi tempat tak tempat? Tempat. Jadi cukup inna anzalnahu fi lailatul qadri menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala di atas secara hakikat. Sebab Quran datang daripada Allah secara hakikat, diturunkan secara hakikat kepada Allah SWT, kepada Nabi SAW atau di Baitul Izzah, turun secara hakikat daripada Allah secara hakikat. Apa lagi nak nafikan? Adakah turun perintah, turun rahmat, turun ini, macam-macam tafsiran. Tapi sebabkan bila Quran hakikat, jadi bila orang bagi hujah contohnya, sebab tu kalau surah Al-Qadar, kalau ada ana pernah cerita dengan kawan, kalau Qadar kita syarahkan dengan cara akidah, semua bab akidah masuk ke situ. Bab akidah. Jadi bab Allah beristiwa di atas arasy, Allah di atas turunkan secara hakikat. Sebab tu makna anzalna, bab makna nazalna yang kita belajar semua sekali kaitkan dengan akidah, kita akan nampak itu dalil kepada akidah. Kita selama ni kata, lama dah aku belajar inna anzalna, tapi tak dapat. Aku yakin Quran adalah turun, tapi tak jumpa contoh saya. Bila orang terangkan, makin yakin. Ada hujah. Jadi makin bertambah tak? Bertambah tak? Makin tenang hati kita. Kata sahabat kita, Ustaz, lepas ni boleh lagi Ustaz? Lepas ni kita ada peluru Ustaz. Ada kawan-kawan. Itu istilah kita Ustaz. Peluru simpan banyak-banyak, tapi tak semuanya tembak. Takut habis peluru. Okey. Mana tadi? Boleh tirup tuan, muka surat berapa tadi? 114. Lari. Okey. Jadi Ibrahim kata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Begitu juga contoh lain, orang yang diwajibkan menunaikan haji dan zakat, dia adalah diwajibkan mengetahui perkara yang diperintahkan dan beriman bahawa Allah telah mewajibkan ke atasnya perkara yang tidak diwajibkan ke atas orang lain untuk mengimaninya kecuali secara ringkas sahaja, sedangkan orang yang telah diwajibkan itu mesti mengimaninya secara terperinci. Okey. Bahasa anda syarahkan terus. Maknanya orang yang kita ni semua tahu kewajipan berzakat, wajib zakat harta. Beriman tak kita? Beriman. Dengan orang yang memang duit dia berkeput. Dengan kita ni wajib keluarkan zakat, tapi duit tak pernah lebih daripada 15,000. Duit ada dana pun, gaji datang, hujung bulan habis. Ada simpanan sikit 300, kereta rosak. Tambah minyak ni habis lagi. Iman kita bab zakat dengan iman orang yang betul-betul datang perintah kemudian dia rasakan perkara tersebut, diamalkan, sama tak? Bab ni tak sama. Orang yang keluarkan zakat, orang yang pergi haji, duitnya cukup, korbankan duit untuk haji, tak sama dengan orang yang kata, saya nak buat haji, saya nak kumpul duit. Tak sama. Beza. Dan apa-apa dalam bab berlaksanaan. Sama-sama iman, tapi walaupun sama-sama yakin, percaya, tapi tak sama. Orang belum tentu orang yang kata, saya boleh cukup duit, saya buat haji, sampai masa pergi haji. Sampai masa nampak rumah iklan jual kat mudah.com. Mudah.my. Oi, rumah ni kalau tak beli ni sayang ni. Lagi haji ke nak beli rumah? Betul tak? Belum tentu. Tapi orang yang aman, orang yang keimanan orang yang sampai tahap pada amalan tak sama dengan iman yang orang yang yakin tapi tak sampai pada amalnya. Okey. Begitu juga dengan seorang yang baru sahaja memeluk Islam, yang wajib ke atasnya ialah pengakuan secara umum. Kemudian apabila masuk waktu sembahyang, dia mestilah mengimani kewajipan menunaikan sembahyang itu.
Keimanan yang dituntut dari semua manusia adalah tidak sama antara satu sama lain. Okey, ini jelas Nah, terus ni. Tidak ragu lagi bahawa orang yang membenarkan dengan hati secara kukuh dan yang tidak boleh ditewaskan oleh syubhat dan syahwat tidak akan melakukan maksiat. Mana kalau orang buat maksiat, confirm dia. Kalau orang yang iman dia kuat, dia takkan dipengaruhi oleh syahwat ataupun syubhat. Kerana maksiat itu hanya berlaku kerana syubhat ataupun syahwat. Kalau bukan kerana syubhat dan syahwat, nescaya dia tidak akan melakukan maksiat. Sebaliknya, pada ketika itu hatinya dipenuhi oleh maksiat yang dilakukannya. Ini juga kesilapan dan terjemahkan. Saya nak terangkan nanti. Dan pada ketika itu, ancaman azab akan hilang dari hatinya. Hati dia sibuk fikir tentang maksiat. Itulah dipenuhi maksiat. Hatinya sibuk fikir tentang maksiat. Dia lupa tentang azab, lupa tentang perintah Allah dan sebagainya. Seterusnya dia akan melakukan maksiat itu. Oleh itu Nabi bersabda, orang yang berzina, ia tidak akan berzina ketika dia sedang melakukan zina, sedangkan dia seorang beriman. Jadi kalau beriman, betul-betul dia beriman, dia tidak berzina. Ketika dia sedang melakukan zina, itu kepercayaannya terhadap pengharaman zina hilang. Sekalipun asal kepercayaan itu masih ada dalam hatinya, seterusnya selepas itu dia akan mengubatinya. Maksudnya orang tengah berzina, masa itu dia hilang. Tapi lepas tu dia akan menyesal, dia ingat balik sebagainya, dia tahu Allah haramkan dan sebagainya. Ini kerana orang yang muttaqin, ini contoh lain. Sampai sini dulu. Syekh bagi contoh yang banyak, tapi jadi kita tangguh dia tak sampai bila. Harap-harap tidak diumumkan. Jadi kalau diumumkan betul seperti yang ini kan, kita sambung ke mana? Sambung ke online lagi. Jadi sambung kitab makan sunnah. Betul Jadi kita sampai sini dulu. Nanti kita sambung semula. Mungkin bab iman ni kena mukadimah daripada awal lagi sikit-sikit supaya mungkin kadang-kadang kalau kita tak ingat semula lupa. Jadi lupa. Okey. Muka surat 114. Tarikh berapa ni Syah? 3 bulan 5. 3 Mei. Okey. Maksudnya kalau disebabkan oleh cuti kena buat catatan. Okey, insyaAllah kita buka ada soalan. Ringkas. Pasal video perempuan tak puasa. Yang diserang di kedai. Video ni ramai orang nampak tak puasa. Ana tak nampak pada bab puasa. Bab tu penting lah. Maknanya dia tak puasa makan di kedai makan Islam. Tapi bila Ana dengar makcik tu, Ana dengar video tak, Ana nak tutup lah. Sebab tak suka tengok video muka orang bila buat maksiat diperlihat, dipertontonkan sebagainya. Tapi bila dengar makcik tu cakap, dia debat balik, dia kata, saya belajar langsung dari Allah. Maksudnya apa? Dia tak puasa bukan sebab dia lapar ke, dia malas puasa ke, atau sebab lain tak. Dia tak puasa disebabkan dia yakin bahawa puasa yang kita amalkan ni salah daripada apa yang Allah tuntut. Dari mana tahu? Saya belajar daripada Allah. Ini ialah golongan batiniah. Sama ada levelnya ahli hulul atau ahli ittihad. Mana levelnya level golongan batiniah yang mana kita tahu bahawa salah satu daripada level-level tasawuf yang sesat. Kita tahu ada anda sebutkan dalam guru ada 4 level tasawuf. Tasawuf zuhud pada zaman awal seperti zaman Ibrahim Adham, zaman Rabi'ah Adawiyah. Tasawuf pada peringkat awal ni dah tasawuf hanya mereka cenderung kepada hidup zuhud, cenderung kepada kehidupan zuhud wara' dan utamakan akhirat atau ambil akhirat dan tinggalkan dunia. Dan mereka tidak melakukan sebarang penambahan atau bid'ah dalam agama. Mereka taat pada Allah dengan sesungguhnya. Cuma bid'ah yang mereka buat adalah mereka tidak suka belajar tentang hukum hakam banyak. Sebab mereka sangat suka beramal. Sehingga mereka kata kalau pergi belajar nanti kurang amal. Jadi masa untuk bila kita belajar sibuk fikir tentang fiqah, fikir tentang hukum hakam ni menyebabkan kepala mereka tak ingat pada akhirat, tak ingat kepada sebagainya. Jadi kecenderungan itu wujud pada zaman awal. Jadi sufi yang begini, sufi yang tidak sampai pada tahap buat syariat sendiri, tak sampai tahap kata bahawa kami dapat ilmu direct daripada Allah, ataupun tak sampai taklah kata apa yang kami dapat ni ilmu laduni lebih baik daripada ilmu syariat sebagainya. Ini sufi peringkat awal. Dan sufi inilah dia, sufi yang di dalam kategori ahli sunnah wal jamaah,
Walaupun apa yang mereka buat itu diingkari oleh ulama-ulama hadis pada zamannya seperti Imam Syafi'i, dengan banyak kaulnya. Imam Syafi'i kata sesungguhnya aku duduk lama dengan guru sufi, aku tak dapat apa pun kecuali 2 perkataan dan sebagainya. Jadi mereka dicela dengan bukan sebab mereka buat perkara bid'ah, tapi disebabkan mereka meninggalkan usaha menuntut ilmu. Keadaan itu berterusan sehingga sampai satu zaman mereka kata, okey, walaupun kami tak pergi belajar, kami tak semua sekali, kami amal. Bila mereka malas belajar, mereka sampai pada satu masa mereka tak pergi kelas, tak hadir dalam mana-mana majlis ilmu, mereka beramal dengan apa yang mereka amalkan, sampai pada tahap tertentu mereka juga ingin membuktikan apa yang mereka amalkan itu betul. Sebab sekarang ilmu dah hilang. Ketika membuktikan ilmu itu betul dan apa yang amalkan betul, macam mana mereka nak buktikan sedangkan mereka tak pergi belajar? Dan mereka telah membentuk satu kumpulan yang besar, ada pengikut, dan di kalangan mereka dah ada ulama mereka sendiri. Bila orang awam sesama jahil kumpul, yang bijak sikit jadi alim lah. Dan ini pun berlaku. Kita nampak kumpulan sesat ni, kalau baik kumpulan sesat, dia sama-sama jahil, yang tahu nahu saraf sikit, cerita tentang ini fa'il sulasi rubai, dia bawa cerita tentang istilah-istilah. Ni orang dah agungkan, dia hebat dah. Saya jumpa, bukan saja kita memang ada, saya jumpa, memang dia belajar, dia pernah belajar sekolah Arab dulu, dia hafal lah istilah sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Mana fa'il ada 3 huruf, fa'il ada 4 huruf, 5 huruf, ada fa'il 6 huruf. Dan dia tahu isim mubtada khabar. Ini benda yang paling basic, tapi bagi orang awam tak pernah belajar bahasa Arab langsung, hebat dah dia tahu. Ini macam mana boleh tahu ni sulasi, macam mana dia tahu ni rubai. Itu pun baru jadi modal lah, dah jadi alim di kalangan kumpulan dia. Begitulah keadaannya. Di kalangan orang-orang jahil, bila mereka berkumpul dan mereka ini, akhirnya mereka akan mengangkat tokoh di kalangan mereka. Akhirnya bila dikatakan apa yang kamu buat ini tidak ada dalil, jawapannya ke mana? Tak jumpa lah. Dan mereka juga perlu pertahankan amalan yang telah mereka amalkan selama ini. Kesilapan, asal berkesilapan. Akhirnya timbulnya ada lagi cara dapat ilmu selain daripada cara yang datang daripada Nabi. Mulalah kisah Khidir dikukuhkan jadi kisah ilmu syariat lawan dengan ilmu laduni, ilmu hakikat dan makrifat dan sebagainya. Semua cerita-cerita tafsiran begini hanya timbul kemudian setelah ditimbulkan oleh golongan sufi yang mendakwahkan ini. Jadi mereka selain daripada cara jalan belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada cara belajar kasyaf dan makrifah, dapat direct. Kita tahu orang tu baik, kalau ikut syariat, tengoklah dia sembahyang puasa baiklah tu. Guru kami tak, guru kita tengok orang sembahyang mungkin babi. Dia nampak macam orang sembahyang tu macam bentuk kepala dia babi, anjing. Bila orang nampak orang tawaf, kebanyakannya tawaf dengan baju kotor. Dia katakan bahawa adik Imam Ghazali tengok Imam Ghazali sembahyang kat belakang nampak darah haid. Ini cerita-cerita palsu yang dibuat bahawa orang tu boleh nampak perkara ghaib. Sebab tu sumber ilmu bukan lagi pada Quran Sunnah, betul salah bukan pada Quran Sunnah. Neraca golongan sufi, mungkin kamu sembahyang tapi kamu seperti anjing. Mungkin pada pandangan mereka, guru mereka kasyaf nampak. Mungkin orang tu tengah sembahyang baik sangat, tapi guru nampak dia ni ahli neraka. Dia ada sumber lain untuk dapat ilmu. Dan mereka mengiyakan adanya ilmu laduni dengan tafsiran begitu. Ini golongan kasyaf dan makrifah. Ini golongan level yang kedua. Mereka banyak melakukan bid'ah dan dipertahankan dengan adanya kasyaf, adanya mimpi dan sebagainya. Ini yang banyak dalam masyarakat kita. Ada level lebih tinggi lagi, ahlul hulul. Ahlul hulul. Dia kata Allah Subhanahu wa taala dalam jiwa, dalam diri aku ada Allah Subhanahu wa taala. Dan level lebih tinggi lagi ahlul ittihad. Aku adalah Allah, Allah adalah aku. Kata Abu Yazid Al-Bustami, subhani wa ma a'zamu sya'ni. Dia bukan subhanallah, subhani, maha suci aku. Wa ma a'zamu sya'ni, sangat besar urusan aku ini, sangat agung urusan aku. Al-Hallash, subhana rabbiyal, dia kata subhana rabbiyal asfal. Kata asfal ke bawah ke? Allah dekat mana-mana. Nak a'la pun betul, asfal pun betul. Maksudnya ni macam-macam. Ni golongan ittihad. Level ni level paling tinggi. Sebab tu kita nampak di kalangan golongan sufi sendiri
mengkafirkan, sebagai mereka mengkafirkan golongan sufi yang lain yang melampau ke tahap hulul dan ittihad. Ada yang golongan sufi yang terhad, yang diajarkan di sekolah-sekolah untuk adil, yang diajarkan kebanyakan di sekolah-sekolah bukan sufi yang melampau ni. Kebanyakan di sekolah diajarkan sufi untuk zuhud, sabar, wara', diajarkan dan sebagainya. Sebab itulah bagi siapa yang mempertahankan sufi dengan erti zuhud level pertama, sebenarnya mereka mempertahankan itu adalah sunnah Nabi SAW. Cuma kenapa nak namakan sebagai sufi? Kalau benda tu dekat sunnah Nabi SAW, lebih baik namakan sunnah. Sebab apa? Istilah ni sebenarnya adalah musyahafir istilah. Tak payah nak gaduh-gaduh pasal istilah. Tapi kalau satu istilah itu boleh menjadi jalan kepada golongan-golongan ni, maka lebih baik gunakan istilah yang lain. Golongan ni, golongan kasyaf dengan golongan yang cerita tentang banyak ilmu makrifat syariat ni semua sekali, golongan hulul ke golongan ittihad ni semua ambil alasan. Bila orang serang tasawuf, mereka declare mereka tasawuf. Bila orang kata tasawuf tak betul, dia kata tengoklah kepada Ibrahim Adham, tengoklah kepada Rabi' Adawiyah, tengoklah kepada Abdul Qadir Jalani. Dia ambil nama-nama geng sufi awal ni sebagai benteng mereka. Lebih baik kita kata Rabi' Adawiyah, Abdul Qadir Jalani, Ibrahim Adham di kalangan tokoh-tokoh ahli sunnah yang cenderung kepada zuhud. Tapi mereka bukan golongan sufi seperti mana yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan yang telah melakukan bid'ah dan penambahan dalam agama. Jadi kalau disebutkan sufi artinya cenderung kepada akhirat, zuhud, wara', sabar dan tidak lihat pada dunia, begitu itu ilmu tazkiyatun nafs yang perlu diimbangkan dengan ilmu yang lain. Kesilapan golongan sufi awal, mereka walaupun cenderung kepada tersebut, mereka tak imbangkan dengan ilmu lain. Ahli sunnah yang sebenar, mereka belajar semua ilmu tersebut, mereka terima dan diimbangkan dengan ilmu yang lain. Jelas? Betul. Golongan ini kadang-kadang levelnya berbeza. Ada di kalangan mereka yang alim, kemudian cenderung pada begini. Ada di kalangan mereka yang tolak ilmu langsung, macam-macam level. Yang pentingnya golongan awal, sufi awal ni mereka tidak sampai ke tahap menyatakan bahawa boleh buat syariat sendiri, kerana mereka tidak mendakwa adanya ilmu laduni, ilmu makrifat dan sebagainya. Dan mereka apatah lagi mengatakan bahawa ilmu yang atau amalan yang dapati melalui jalan selain Nabi itu lebih baik daripada jalan Nabi. Itu semua datang kemudian. Dengan begini kita tahulah bahawa yang mana satu sufi yang betul, yang mana sufi yang salah. Tarikat yang betul, tarikat salah, tengok pada ni. Dan hampir semua, wallahualam, seperti mana kata Syekh Al-Buti, hampir semua tarikat yang bila jumpa, tak jumpa yang macam yang terhad pada pertama. Akan ada penambahan-penambahan tertentu. Okey, sampai sini saja. Semoga Allah jadikan pertemuan kita bermanfaat yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kelemahan tersebut dan terima kebaikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang dapat memanfaatkan malam-malam Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita di kalangan orang-orang yang dilepaskan tengkuknya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.